Assalamualaikum, nama saya Muhammad Khairi bin Afendi. Saya daripada grup 3, nombor matrik A168299. Hai, Assalamualaikum. Saya Megat Ali Imran bin Salim dan bernombor matrik A168808. Nama saya Muhammad Isra bin Faisal. Nombor matrik saya A168297. Nama saya Amirul Hakim bin Yusri, nombor matrik A168339. Hai, nama saya Hazika Nadia binti Mak Abbas, bernombor matrik A169083. Nama saya Siti Umairah binti Muhammad Zaidi, A168540. Nama saya Nur Nabila Natasha binti Muhammad Nasir dengan nombor matrik A169185. Assalamualaikum. Ini saya akan kami akan membentangkan tajuk jihad, peperangan dan etika peperangan. Jadi saya akan menerangkan mengenai pendahuluan. Isu jihad ni sering dikaitkan dengan keganasan. Kerana jihad ni sering dikaitkan dengan perang atau keganasan atau pertumpahan darah atau kekacauan. Yang keduanya, jihad yang diperolehi oleh Islam ni adalah sebenarnya suci dan mencakupi bidang yang luas. Kira orang-orang bukan Islam anggap jihad ni macam keganasan. Dia kaitkan jihad ni dengan keganasan, iaitu peperangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah salah faham barat. Antaranya, Islam sering dilabelkan sebagai pengganas. Yang kedua, media tidak membesarkan keganasan yang dilakukan oleh masyarakat bukan Islam terhadap Muslim. So, barat ni dia tak nampak yang ada juga orang bukan Islam yang selalu melakukan keganasan terhadap Muslim. Dia nampak Muslim dia yang berperang, orang Islam dia yang berperang. Dan poin seterusnya adalah jihad bertujuan untuk memakmurkan bumi dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tujuan jihad yang sebenarnya. Seterusnya, jihad adalah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh dan melaksanakan tuntutan Islam. Ini bermakna jihad ni bukan sahaja jihad peperangan atau sebagainya. Contohnya ada juga jihad lain. Contohnya jihad dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Sebab kat sini menunjukkan maksud jihad tu adalah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh dan melaksanakan tuntutan Islam. Apa-apa saja yang tuntutan Islam yang kita lakukan dengan bersungguh-sungguh adalah merupakan salah satu jihad, salah satu contoh jihad. Dan seterusnya saya akan menerangkan mengenai etika peperangan. Ada 7 etika peperangan di sini. Yang pertama, keikhlasan niat, iaitu orang-orang beriman hendaklah berperang pada jalan Allah. Dan orang bukan Islam ni, orang kafir dia akan berperang ke jalan tahu. Dan yang kedua adalah tidak memerangi orang-orang awam. Ini bermaksud tidak melampaui batas dan perangi orang yang memerangi kamu sahaja. Ini maksudnya orang yang tak bersalah kita tak boleh nak perang dorang. Maksudnya kalau orang tu yang memerangi kita, baru kita dalam Islam baru kita boleh balas balik macam tu. Tak boleh buat kalau orang tu tak berapa kat kita nak buat kat dia, tak boleh. Yang ketiga adalah dilarang menghina atau mengaibkan mayat. Yang keempat, tidak merosakkan harta benda musuh kecuali jika perlu. Maknanya kita perang je lah, tak payah nak sebabkan tak suka sangat kat musuh kita rosakkan barang ni semua. Tak perlu buat. Kalau benda tu tak perlu, tak payah buat. Dan yang kelima adalah memberi perlindungan kepada pihak musuh yang menyerah kalah. Yang keenam, berbuat baik kepada tawanan perang. Dan yang terakhir adalah hukum ghanimah. Hukum ghanimah ni adalah hukum harta rampasan perang. Maksudnya macam zaman dulu, zaman Nabi dulu, bila diorang menang perang, harta musuh tu kira sebagai ghanimah, iaitu harta rampasan perang. So diorang ni, Nabi takkan bagi diorang ambil harta tu sesuka hati je. Harta tu akan dibahagikan sama rata. Maknanya bila kita ambil tu tak boleh terus ambil, kena kumpul dulu dan nanti akan ada ketua yang akan bahagikan sama rata.
harta tu akan dibahagi sama rata. Itu adalah hukum ghanimah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sekarang ni saya nak bercerita tentang jihad. Apakah itu jihad? Apa pengertian jihad? Apa yang kita tahu tentang jihad? Apa yang kita tahu tentang jihad? Kemungkinan kita hanya tahu tentang peperangan, tentang orang kafir. Jadi saya nak bercerita tentang apa maksud jihad yang sebenar. Mari ikut saya. Baik, di sini saya akan menerangkan maksud jihad ataupun definisi jihad dengan lebih terperinci. Jihad dan mujahadah. Jihad dan mujahadah ini adalah dua benda yang sama. Jihad dan mujahadah ini bererti mencurahkan tenaga bagi menentang musuh. Apa yang musuhnya? Jadi kita akan mengulas dengan lebih lanjut ke slide yang seterusnya. Dalam Al-Fiqh Al-Manhaji menyebut jihad dalam bahasa Arab ialah kata nama terbitan daripada jahadah yang bermaksud berusaha gigih untuk mencapai sesuatu matlamat. Maknanya di sini jahadah adalah perkataan asal daripada jihad yang bermaksud jika kita ingin mencapai sesuatu matlamat, kita harus berusaha gigih untuk mencapai sesuatu benda yang kita impikan. Jihad menurut istilah syariat Islam ialah berusaha gigih untuk menegakkan sebuah masyarakat Islam dan meletakkan kalimah Allah di tempat yang tertinggi. Seterusnya membawa syariat Islam untuk memimpin seluruh alam. Contohnya adalah jika kita berjihad dalam belajar. Dalam belajar kita belajar dengan niat untuk menegakkan Islam pada masa hadapan ataupun untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara pada masa akan datang. Maknanya itu adalah salah satu jihad yang boleh kita wujudkan dalam terma ini ataupun dalam maksud ini. Kesimpulannya, jihad bererti seseorang Muslim mencurahkan tenaga dan kekuatan bagi menentang kejahatan dan membuang kebatilan, bermula daripada membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan-godaan syaitan. Seperti yang anda semua tahu tentang jihad dalam diri ini, apabila kita tidak membersihkan hati kita, maka kita sukar untuk berdakwah atau berjihad ke jalan yang lebih besar daripada itu. Maka kita harus ataupun wajib menyucikan ataupun mengelak daripada kita membuat dosa, yang mana kita berjihad melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Manakala yang keduanya, jihad menentang kejahatan yang berlaku dalam masyarakat sekeliling, di mana ia berada sekadar mana yang termampu. Jadi apabila kita dalam masyarakat kita ataupun dalam situasi agama kita yang telah ditentang ataupun digugat, maka kita wajib untuk memeranginya, tapi sekadar yang termampu dengan menggunakan nyawa, harta ataupun hanya menggunakan lidah. Jadi apabila kita tidak cukup untuk berjihad dengan menggunakan nyawa atau harta, kita diharuskan untuk menggunakan lidah, seperti berdoa ataupun membuat sesuatu perkara yang mendatangkan kesepakatan ataupun semangat dalam setiap umat Islam. Itu adalah menggunakan lidah. Jihad ini terbagi kepada 3.
jihad melawan musuh yang jelas, iaitu jihad melawan orang kafir, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan nafsu. 3 bahagian yang di atas tersebut termasuk dalam ayat ini, iaitu surah Al-Hajj ayat 78, dan berjihadlah kamu pada jalan yang Allah redai dengan jihad yang sebenar-benarnya. Al-Maghari berkata, berjihadlah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jihad yang sebenarnya, dengan hati yang tulus ikhlas demi mendapatkan keredaannya, tanpa berasa takut terhadap celaan orang yang mencela. Jadi kita sudah belajar apa itu pengertian jihad. Sekarang ni kita akan move kepada apakah yang lain-lain tentang jihad. Baik, terima kasih. Jihad peperangan terbagi kepada 2, iaitu jihad menyerang dan jihad pertahanan. Jihad menyerang didefinisikan sebagai menyerang musuh yang berada di luar negara Islam setelah disampaikan dakwah kepada mereka. Hukum kepada jihad ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ialah kewajipan dan dosa akan tergugur sekiranya mempunyai sebilangan orang yang mencukupi untuk melaksanakan sesuatu perkara itu. Manakala jihad pertahanan ialah peperangan untuk mempertahankan negara Islam yang diserang oleh musuh. Hukum bagi jihad pertahanan ialah fardu ain. Fardu ain ialah suatu kewajipan bagi setiap umat Islam, tetapi sekiranya penduduk negara itu tidak mampu, maka menjadi kewajipan bagi negara Islam yang lain atau kejiranan yang mempunyai kemampuan untuk datang menolong mereka. Syarat-syarat jihad peperangan. Beberapa syarat yang patut dipenuhi bagi seorang umat Islam yang menyertai jihad peperangan. Antaranya ialah seseorang itu hendaklah beragama Islam, seseorang itu hendaklah berakal, seseorang yang sudah merdeka, bukan lagi seorang hamba, balik, telah sampai umur bersetanggungjawabkan, berjantina lelaki. Jihad peperangan lebih bersesuaian untuk seorang yang berjantina lelaki, tetapi perempuan tetap boleh turut serta dalam panji tentera Islam untuk memberikan bantuan umum, memiliki kemampuan dari segi jasmani dan rohani, mempunyai bilangan senjata dan tentera yang mencukupi, memiliki perintah atau kebenaran daripada pemerintah kerajaan Islam, mendapat keizinan kedua-dua ibu bapa sekiranya mereka masih hidup ataupun salah seorang masih hidup. Hendaklah mematuhi etika dan disiplin jihad, seperti mestilah mengelakkan sasaran orang awam seperti kanak-kanak, orang tua dan wanita, memberi perlindungan dan tawaran menembus diri kepada tawaran perang, tidak menyeksa musuh, tidak menebang, merosakkan tanaman dan mencatas pokok dengan sengaja. Di dalam Islam, jihad memiliki sesebuah makna yang sensitif. Bila mendengar perkataan jihad, sudah pasti terbayang akan isu menembak, pembunuhan dan sebagainya. Islam menjadikan jihad sebagai tanda-tanda keimanan terhadap Allah. Saya akan membentangkan tentang tujuan jihad dalam Islam. Tujuan jihad yang pertama ialah mengelakkan daripada fitnah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 193. Dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah, surah Al-Anfal ayat 39. Yang kedua, menghalang kezaliman dan pencerobohan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka sesiapa melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya dan itu setimpal dengan pencerobohan yang dilakukan terhadap kamu. Surah Al-Baqarah ayat 194. Yang ketiga ialah membantu bangsa yang teraniaya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apakah yang menghalang kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah. Surah An-Nisa ayat 75. Dan keempat ialah kepercayaan kepada Allah sesuai yang telah diperintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 78.
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Surah Al-Hajj ayat 78. Baiklah, saya akan menerangkan definisi keganasan. Keganasan secara istilah yang sudah popular yang digunakan sebagai terjemahan daripada istilah Inggeris iaitu terorisme. Cara bahasa terorisme berasal daripada perkataan terror yang bermaksud menakutkan atau mengerikan. Sehingga kini belum ada kesepakatan dalam menentukan definisi terorisme atau keganasan itu. Oleh itu, antara sarjana ada yang berpendapat bahawa perkara yang lebih tepat adalah menentukan ciri-ciri keganasan itu daripada memusatkan perhatiannya pada definisinya. Dengan cara ini, terorisme dapat difahami dengan baik. Antara ciri-ciri keganasan yang dikemukakan oleh para sarjana adalah seperti berikut. Yang pertama, bentuk tindakan. Keganasan merupakan tindakan kekerasan yang tergolong dalam jenayah berat, melanggar undang-undang dan moral, seperti perompakan, pencurikan, penawanan, pembunuhan, pembakaran, pengemboman, perampasan kapal terbang, sabotaj dan lain sebagainya. Yang kedua, korban. Biasanya korbannya adalah masyarakat awam yang tidak ada kena-mengena dengan konflik, iaitu pihak ketiga lah. Yang ketiga, tujuan. Secara umumnya ia dilakukan untuk mencapai tujuan politik atau tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh pelakunya, seperti ideologi, agama dan sebagainya. Cara bertindak. Yang keempat adalah cara bertindak. Serangan dirancang secara rahsia dan dilakukan secara mengejut, tidak dapat diramal sebelumnya. Yang kelima, pelaku. Biasanya anggota kumpulan yang terancang. Aksi-aksi terorisme dimaksudkan adalah untuk mendapatkan publicity yang maksimum supaya khalayak ramai merasa takut dan ngeri dan lain sebagainya. Daripada huraian sebentar tadi dapat difahami bahawa keganasan atau terorisme merupakan cara bertindak iaitu dengan melancarkan serangan secara mengejut terhadap orang awam atau pihak ketiga yang tidak ada kena-mengena dengan konflik. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan keganasan daripada sudut barat. Sejak abad pertengahan, Islam di barat selalu menjadi sasaran tomahan, sama ada yang dilakukan oleh pihak gereja maupun para sastrawan. Islam dianggap sebagai agama yang berbahaya, yang lahir daripada kuasa jahat yang disebarkan dengan pedang, pencetus perselisihan dan keganasan. Sebelum peristiwa 11 September 2001 berlaku, kebanyakan rakyat Amerika Muslim itu bermaksud pengganas. Islam itu adalah kekerasan. Itu yang mereka nampak. Dan umat Islam disinonimkan dengan fanatisme. Selepas peristiwa tersebut, imej Islam yang sudah buruk menjadi semakin buruk. Sebahagian orang beranggapan bahawa keganasan itu benar-benar sebati dengan Islam. Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang pengganas. Muhammad was a terrorist. Based upon Muhammad's actions and teaching, Islam justified terrorism. Today, Muslims use that justification to attack and murder those who differ from them. Muslim terrorists follow in Muhammad's footsteps, kata Silas. Antara ajaran Islam yang paling banyak mendapat perhatian adalah jihad. Perkataan jihad telah dipandang negatif dan difahami adalah sebagai satu bentuk aktiviti keganasan atau sekurang-kurangnya dianggap sebagai penyebab timbulnya gerakan-gerakan keganasan. Bahkan menurut Edmund Bosworth, segala aktiviti politik yang berlaku di negara seperti Turki, Iran, Sudan, Ethiopia, Spanyol, India dan sebagainya selama lebih daripada 12 abad adalah berpunca dari panggilan jihad. Kesalahfahaman terhadap Islam disebabkan berbagai faktor. Antaranya yang pertama ialah imej negatif yang disebarkan oleh gereja sejak abad pertengahan lagi.
Perkara ini pun sudah diakui oleh pihak gereja sendiri. Selepas Majlis Vatikan II pada tahun 1962 hingga 1965, gereja berusaha kembali untuk memulihkan imej Islam yang sudah buruk. Yang kedua, konflik yang berlaku antara kedua belah pihak sepanjang sejarah. Seperti yang kita semua maklum, masing-masing pihak telah berjaya menakluk pihak lain secara bergantian. Mulanya umat Islam yang berjaya mengusir kekuasaan barat, iaitu Rom, Greek dari Timur Tengah, kemudian menakluk beberapa wilayah Eropah. Setelah itu, giliran barat pula menakluk dan menduduki dunia Islam selama berabad-abad. Pihak barat secara tidak adil membesar-besarkan penaklukan yang dilakukan oleh umat Islam. Sebagai contoh, pendudukan Turki ke atas wilayah Eropah dianggap sebagai terorisme dunia. Manakala penaklukan yang dilakukan oleh penjajahan bangsa Eropah ke atas wilayah-wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin menamakan misi membudayakan bangsa barbar. Yang ketiga, kejahilan terhadap tentang Islam. Secara umumnya, masyarakat barat kurang memahami Islam. Para sarjana non-Muslim yang mengkaji Islam pun kurang mengetahui hakikat Islam itu yang sebenarnya. Yang mereka kaji itu adalah sejarah Islam ataupun pelakuan umat Islam. Mereka tak mengkaji Islam secara konseptual. Padahal untuk mendapatkan kajian yang lebih tepat, kedua-dua itu mesti dibezakan. Sebab sejarah Islam adalah Islam yang diterjemahkan oleh umat Islam sendiri. Manakala konseptual Islam adalah Islam yang benar-benar datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh kerana sarjana barat pada umumnya mengkaji Islam dari perspektif sosiohistorik, maka hasil yang pun tidak kurang ada yang bertentang dengan Islam itu sendiri. Max Weber misalnya memandang Islam sebagai agama tukang-tukang perang, agama yang suka berperang, yang bertujuan untuk mendapatkan ufti ataupun jizyah ataupun wang perlindungan daripada penganut agama lain, supaya Islam dapat naik ke peringkat tertinggi dalam skala sosial dunia. Yang keempat, sikap sebahagian umat Islam itu sendirilah. Segolongan umat Islam memang ada yang berfikiran ganas. Mereka melakukan keganasan dengan alasan melakukan jihad. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi digunakan secara salah, yang digunakan secara tidak betul untuk mendapatkan lesen melakukan tindakan keganasan mereka yang lakukan. Bahkan ada yang menamakan kumpulan mereka sebagai menggunakan perkataan jihad, seperti Al-Jihad Al-Islami, Tanzim Al-Jihad dan sebagainya. Sebagai contoh, kelompok yang menyembelih warga Korea Selatan di Iraq bulan Jun pada tahun 2004, yang lepas menamakan diri mereka sebagai kumpulan Al-Tauhid wa Al-Jihad. Jadi 11 September juga adalah 2001 disambut oleh sebagian umat Islam dengan rasa syukur dan kegembiraan, walaupun para ulama dan pemimpin Islam mengutuknya. Perkara semacam ini akan menambah burukkan lagi pandangan dunia yang terhadap Islam secara umum dan jihad secara khususnya. Terdapat beberapa ciri-ciri keganasan yang boleh diperolehi daripada berbagai sumber seperti internet ataupun majalah-majalah. Antara ciri-ciri keganasan yang berjaya diperolehi adalah yang pertama, pihak-pihak yang melakukan keganasan ini mereka beranggapan bahawa diri mereka sendiri yang benar dan adalah tidak penting untuk menghormati orang lain, terutama sekali golongan-golongan yang lemah. Mereka beranggapan bahawa perkara yang mereka lakukan itu adalah benar dan pendapat yang diperoleh daripada golongan-golongan yang lemah ini adalah tidak penting, dan mereka sanggup untuk melakukan apa sahaja yang diperlukan untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Yang kedua, segala tindakan boleh dilakukan untuk memperbaiki
benar ataupun salah di sisi undang-undang dan di sisi agama, asalkan mereka berjaya untuk mendapatkan kepuasan diri mereka sendiri, tidak mengira apa sahaja perkara yang mereka perlu lakukan. Dan yang seterusnya adalah sifat permusuhan diterapkan juga di dalam diri orang lain. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk mempengaruhi minda orang awam untuk melakukan aktiviti-aktiviti keganasan tanpa mengambil kira risiko-risiko yang akan berlaku terhadap sebuah negara tersebut. Ini adalah perkara yang membimbangkan seluruh negara, kerana bila perkara ini berleluasa, ia akan menyebabkan berlakunya kejatuhan dalam sebuah negara tersebut. Dan yang terakhir adalah mereka terlalu obses dengan sesuatu perkara yang menyebabkan mereka sanggup untuk merisikokan diri mereka dan ahli keluarga mereka sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan musibah ataupun keburukan kepada diri mereka sendiri. Okey, hai. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin merumuskan tentang isu jihad dan juga isu keganasan peperangan. Okey, bagi jihad ini adalah sesuatu perkara yang baik dalam Islam. Okey, seperti yang kita tahu, jihad ini adalah menggalakkan dalam kalangan masyarakat Islam. Okey, saya ingin menerangkan tentang konsep jihad peperangan. Konsep jihad peperangan yang terdapat dalam Islam, dalam ajaran Islam, adalah mengandungi syarat-syarat dan etika-etika yang ketat dan juga tujuan-tujuan yang suci. Okey, seperti yang kita tahu, jihad ini sesuai dengan konsep just war, iaitu yang dibenarkan dalam undang-undang antarabangsa. Okey, jihad ini bukanlah perkara yang akan menimbulkan isu-isu keganasan, tetapi pada zaman kini ia menyebabkan timbulnya isu-isu seperti keganasan peperangan dan dikaitkan rapat dengan isu keganasan peperangan. Okey, jihad ni bukanlah sebab yang menimbulkan keganasan dalam masyarakat Islam. Okey, ayat-ayat dan juga penggunaan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang jihad oleh setengah gerakan itu bukanlah sebab, melainkan alasan pembenarannya bagi tindakan yang mereka lakukan. Okey, tetapi malangnya pihak barat telah membesar-besarkan isu-isu tersebut dan membenarkan pembenaran itu seolah-olah adalah sebab sehingga menyebabkan pandangan khalayak ramai terhadap isu jihad ataupun isu tentang konsep peperangan itu terpesong daripada perkara yang sebenar, menerangkan tentang isu keganasan. Okey, seperti yang kita tahu, keganasan ini berlaku daripada zaman dulu hinggalah zaman sekarang, masihlah berterusan. Okey, saya ingin menegakkan tentang satu. Konsep keganasan pula adalah fenomena global yang ditandai dengan beberapa ciri-ciri utama dan tiada kaitan langsung dengan mana-mana ajaran agama, bangsa ataupun negara secara khususnya. Okey, seperti juga pengganut agama lain, umat Islam yang mematuhi ajaran agama tidak akan sesekali menjadi seorang pengganas kerana keganasan itu adalah menyalahi dalam ajaran Islam. Okey, Islam tidak mengajar umatnya untuk melakukan keganasan ataupun untuk menjadi seorang pengganas, dan Islam lebih mengajar kepada kita menghargai ataupun menolong antara satu sama lain, iaitu berjihad kepada ke arah kebaikan, bukanlah ke arah kejahatan. Kesimpulannya, konsep jihad peperangan dan juga konsep isu keganasan peperangan adalah dua perkara yang berbeza. Apapun juga, suatu pandangan yang menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan dalam dunia sekarang adalah lebih perlu diberikan. Okey, prejudis yang kian memuncak di antara Barat dan juga Islam sekarang tidak menjanjikan kebanyakan kewarasan dalam tindakan dari kedua-dua belah pihak. Sebagai contohnya, saya beri tindakan jahat Israel yang terus berlanjutan di bumi Palestin dan juga sikap talan dua muka Amerika Syarikat yang juga dengan dalam persoalan-persoalan yang melibatkan dunia. Okey, Islam perlu juga dilihat sebagai sebahagian daripada cerita-cerita keganasan yang berlaku dunia pada masa kini. Okey, oleh itu kita kena memastikan bahawa isu jihad dan juga peperangan ini masih supaya tidak berlaku dengan secara meluas. Okey,
akhir sekali saya ingin menyatakan bahawa konsep jihad peperangan dan juga konsep keganasan peperangan adalah dua perkara yang berbeza, dan semoga semua dapat memahami tentang kedua-dua konsep tersebut. Sekian, terima kasih.